Bab yang kedua. Pada yang belum dengar pada bab yang pertama, saya nasihatkan agar korang dengar balik bab yang pertama, baru sambung untuk bab yang kedua ni. Bab kedua, pertama dengan yang kedua ni sambung. Okay. Jom kita start bab yang kedua. Sambungan daripada yang pertama. Abang! Tergesa-gesa Firdaus masuk ke dalam bilik air, melihat isterinya menjerit sambil memanggil namanya. Justru sahaja dia masuk ke dalam bilik air, terlihat Ayu sedang menangis sambil memejamkan matanya. Firdaus bertanya, "Kenapa?" sambil memegang bahu isterinya. Melingas matanya melihat tubuh isterinya yang menggigil ketakutan. "Cuba beritahu abang, kenapa saya menjerit?" Tu ada hantu kat cermin," kata Ayu. Dengan matanya yang tertutup, Ayu menunjukkan ke arah cermin singki itu dengan tangan yang menggeletar. Firdaus terus memandang ke arah cermin itu. Sebaik sahaja Ayu menunding ke arah itu, Firdaus menapak sedikit ke hadapan untuk melihat dengan lebih jelas ke dalam cermin singki itu. Cermin itu dipegang. Tiada apa yang pelik pada cermin yang berada di hadapannya. Firdaus menggelengkan kepala, hairan melihat kelakuan isterinya. "Tidak ada apa-apa lah sayang, okey je cermin tu." Firdaus merangkul tubuh isterinya. "Bukan cermin itu, tapi ada hantu dalam cermin tu." Dengan mata yang masih tertutup, Ayu tetap mempertahankan pendiriannya. Sememangnya dia jelas dengan apa yang dilihatnya sebentar tadi. "Tak ada apa, bukalah mata tu, tengok sendiri." Firdaus cuba meyakinkan isterinya. Lalu dengan perlahan Ayu membuka matanya. Kemudian menoleh ke belakang dengan perasaan ragu-ragu. Ayu menarik nafas lega. Cermin yang baru dilihat sebentar tadi, yang menampakkan imej arwah Elina yang kelihatan pucat dan terdapat darah kering di wajah Elina sedang menenung tajam ke arahnya, kini tidak kelihatan lagi, hanya seperti cermin-cermin yang lain. "Perasaan sayang je tu. Tak apalah, kita keluar dari bilik ini." Firdaus memimpin tangan isterinya yang masih dalam keadaan terkejut. Elisha juga yang turut terdengar jeritan ibu tirinya itu hanya memandang dari luar bilik. Dia hanya mencebit. Malas hendak melayan kerana ibu tirinya yang dia anggap mengada-ngada. "Meluat," gumam hatinya. Setelah puas melihat senario di dalam bilik ayahnya, Elisha terus melangkah menuju ke biliknya. Daun pintu segera ditutup kembali. Lalu terus saja dia melabuhkan punggung di atas kerusi sambil menyambung kembali perbualan Skype bersama dengan Dennis yang terhenti sebentar tadi, gara-gara terdengar jeritan ibu tirinya. "Kenapa tu? Kecoh je saya dengar tadi." Dennis mula bertanya perihal kejadian yang baru berlaku sebentar tadi. Sungguh pun dia tidak berada di dalam rumah Elisha. Namun apabila melihat Elisha yang terus bangun kerana terkejut di dalam skrin laptopnya, membuatkan Dennis mula tertanya-tanya, perkara apakah yang berlaku di sebalik skrin laptop itu. "Entahlah, mak tiri saya menjerit. Dia kata nampak hantu." "Dah balik tengah-tengah malam, tentulah ada benda yang ikut," jawab Elisha bersahaja. "Datu, kenapa balik lewat malam? Mak tiri awak lemah semangat kot." "Ayah saya lah, dia nak balik lambat sikit. Dedek tak bagi, tapi ayah degil. Katanya dia suka balik waktu malam," jawab Elisha lagi. "Oh, ayah awak kan memang macam tu. Awak anaknya, pasti awak lebih kenal sifat macam mana pun. Lagipun sekarang ni mesti awak dan ayah awak rindu sangat dengan arwah Elina kan?" Sungguh pun Dennis hanya orang luar, tetapi persahabatan yang sudah lama terjalin antaranya dengan Elisha dan arwah Elina sejak dari tingkatan satu lagi membuatkan dia amat mengenali personaliti bapa Elisha dan Elina itu. Setiap kata-katanya adalah keputusan muktamad. Firdaus tidak mahu mendengar sebarang bakangan dari sesiapa, waimah dari isterinya sendiri. "Ya, rindu sangat-sangat. Dari arwah dikebumikan, tinggallah
buat keduri tahlil di rubah Edek. Barulah kami berkesempatan kembali balik ke rubah ini. 2 minggu kami dekat sana, jelas Elisha dengan nada sungguh. Saya simpati dengan apa yang berlaku pada keluarga awak. Saya harap awak kuat dan tabah. Lagi satu, janganlah terlalu benci sangat dengan mak tiri awak tu. Kesian dia. Secara tidak langsung sempat Dennis menegur perbuatan Elisha yang suka memburuk-burukkan ibu tirinya pada orang luar sepertinya. Yelah, tak payah nak bebel kat saya. Saya tahulah apa saya buat. Awak boleh tunggu kejap tak? Tadi saya dengar sesuatu kat dalam toilet. Tunggu kejap ya. Elisha malas hendak melayan ceramah percuma dari Dennis. Semua nasihat dari Dennis hanya dipandang enteng saja. Okey, saya tunggu. Jangan lama-lama. Dah pukul 2 pagi ni. Sekejap je. Tunggulah. Elisha bingkas bangun, lalu menuju ke bilik air yang betul-betul berdekatan di sebelah almari bajunya. Dennis yang masih terhubung di dalam Skype terus menanti sehingga menguap beberapa kali kerana cuba menahan mengantuknya. Dennis masih menanti kelebihan Elisha duduk menghadap laptop, sedangkan mengantuk Dennis sudah tidak dapat ditahan lagi. Ada pun awak. Ada apa kat dalam toilet tu? Benda apa yang awak dengar? Dennis mula tertanya-tanya setelah melihat kelibat Elisha kembali berada di hadapan skrin. Namun Elisha hanya diam, tidak menunjukkan sebarang reaksi, hanya menundukkan kepala memandang ke bawah sahaja. Lah, kenapa diam je? Saya tanya awak, tak dengar ke? Apa yang awak dengar dalam bilik air tadi? Dennis seakan tidak berpuas hati dengan apa yang Elisha lakukan. Hanya diam bila dia aju dengan persoalan. Tiba-tiba, saya rindu awak. Itu saja yang diucapkan oleh Elisha. Tetapi kepalanya tetap tunduk seperti tadi. Ya, saya tahu awak rindu dengan saya. 2 minggu kan awak duduk dekat rumah nenek awak setelah Elena meninggal, jelas Dennis lagi. Boleh awak datang esok? Saya rindu awak, Dennis. Saya nak jumpa awak. Elisha meminta Dennis datang ke rumahnya. Namun sebaik saja Elisha menghabiskan ayatnya, kedengaran suara rintihan yang sungguh mendayu. Suara itu seperti seorang yang menangis, mendayu-dayu. Ya, esok saya datang. Saya pun rindu awak. Tak apalah awak tidur ya. Esok saya janji saya datang rumah awak. Bye sayang, selamat malam. Dennis menguntung senyum pada gadis di hadapannya. Lalu sambungan Skype terus dipadam. Seketika itu, Elisha terus meluru keluar dari bilik airnya. Tidak ada apa yang kelihatan di dalam bilik airnya itu tadi. Sedangkan ketika dia berbual dengan Dennis tadi, dia terdengar di dalam bilik airnya seperti bunyi air singki mengalir dengan kuat, seakan dibuka oleh seseorang. Cuba untuk membuka pilih habis di dalam singki itu. Namun sebaik sahaja kakinya melangkah masuk ke dalam bilik air, langsung tak ada tanda-tanda air dibuka. Malah apabila Elisha menyentuh mama di singkinya kering, langsung tidak menunjukkan singki itu basah dipenuhi dengan air. Elisha berasa pelik, sedangkan dia pasti bunyinya yang dia dengar tadi. Dalam sedang ralik Elisha mencari punca dalam bilik airnya, tiba-tiba dia terdengar suara seseorang berbual di luar bilik air. Kedengaran suara itu amat jelas sekali, memandangkan bilik airnya memang berada di dalam bilik tidurnya. Rumah yang didiami itu sememangnya direka bentuk begitu.
Setiap satu bilik terdapat bilik air di dalam bilik tidur. Agar memudahkan orang yang menghuninya di rumah itu nanti tidak berebut-rebut bilik air. Lagipun, rekaan itu datang dari ilham ayahnya sendiri. Elisha cuba memasang telinga. Namun, lagi sekali dia terkejut. Kerana itu suara Danish. Dia bercakap dengan siapa? Bulat matanya mendengar saat suara Danish seperti berbual dengan seseorang. Tetapi tidak kedengaran langsung suara orang lain. Sedangkan suara Danish seorang sahaja. Ya, Danish hanya berbual sendiri di sambungan Skype tu tadi. Namun, dengan perasaan tidak sedap hati, Elisha terus meluru keluar dari bilik air. Dia berjalan perlahan di hadapan meja belajar, di mana laptopnya itu diletakkan. Elisha terus melabuhkan punggungnya di kerusi. Elisha berasa pelik. Bukankah aku dengar suara dia bercakap tadi? Habis tu kenapa dia tutup Skype? Aku suruh dia tunggu kejap je tadi. Dia boleh tutup Skype. Tak ucap selamat malam pun. Ngomel Elisha sendirian sambil tangannya terus menutup laptop di hadapannya. Di suatu tempat yang lain. Matanya meliam memandang sekeliling, mencari punca dan siapa yang sedang memanggil namanya. Kini, dia berada di dalam sebuah bilik yang kosong dan tidak terlalu gelap. Apa yang terlihat hanya ada 3 buah bentuk cermin berbentuk empat segi tergantung di dinding seperti di dalam bilik airnya. Ya, cermin itu tidak ubah seperti di dalam bilik airnya. Cuma kini cermin itu mempunyai 3 buah dan kini tergantung kemas di dinding berkenaan. Ayu merasakan dia berseorangan di dalam bilik itu. Tetapi kenapa dia merasakan dia tidak bersendirian? Siapa yang memanggil namanya? Sedangkan ruang di dalam bilik air itu tidaklah sebesar mana. Dia dapat merasakan ada satu tenaga luar biasa yang sedang melega-lega di dalam bilik tersebut. Cukup aneh. Dia sendiri tidak tahu kenapa dia berperasaan begitu. Tiba-tiba, Ayu dapat melihat dengan jelas ada seseorang di dalam cermin itu. Cermin yang terletak di sebelah kiri. Seseorang yang amat dikenali. Elina? Tanda soal di dalam kepalanya. Tiada sedikit reaksi pun yang terlihat pada sosok itu. Tetap statik sambil memandangnya di dalam cermin itu. Elina nak apa dengan makcik? Kalau makcik ada buat salah, makcik minta maaf ya. Ayu cuba berinteraksi dengan sosok yang mirip wajah Elina. Sosok itu hanya mendiam. Wajah pucatnya itu cukup membuatkan Ayu berasa tidak senang, takut. Tiba-tiba sosok mirip Elina itu bergerak. Dia mula berjalan perlahan ke arah cermin tengah itu. Sekelip mata sahaja, sosok itu sudah berada di cermin tengah. Sedangkan jarak antara cermin-cermin itu 6 cm jaraknya. Tidaklah terlalu rapat. Kemudian sosok itu berjalan lagi. Kini arahnya ke cermin sebelah kanan pula. Perlahan-lahan sosok itu menembusi ke cermin kanan. Seakan tidak ada benteng ataupun halangan pada laluannya. Ayu yang melihat situasi itu tergamam. Kemudian sosok itu berjalan lagi. Tetapi sudah tidak ada cermin lagi
di cermin sebelah kanan. Hanya dinding kosong sahaja yang kelihatan. Ayu mencari-cari kelibat sosok itu. Kini sosok itu sudah gaib sepenuhnya dari cermin sebelah kanan itu, termasuklah sebelah kiri dan tengah. Ayu panik, meliak matanya mencari sosok mirip Elena itu. Sungguh pun begitu, ada sedikit kelegaan di hatinya memandangkan sosok itu sudah gaib sepenuhnya. Ayu cuba mencari jalan keluar. Bagaimanapun untuk dia keluar dari bilik itu, memandangkan tak ada pintu yang kelihatan, hanya dinding semata-mata. Tiada pintu ataupun tingkap. Ayu kini kebuntuan. Dia mulai menangis. Pelbagai kemungkinan yang mula terjah di fikirannya. Adakah dia akan mati bersendirian di dalam bilik ini? Dalam Ayu masih termangu-mangu berdiri di tengah-tengah bilik itu, tiba-tiba dia merasakan seperti ada hembusan angin menepa ke wajahnya lembut. Elena ke? Tanya Ayu lagi memohon kepastian. Adakah hembusan angin itu datangnya dari sosok mirip Elena? Ayu berpaling memandang sekeliling. Telinganya seakan mendengar nama Alicia disebut. Tiba-tiba Ayu terkejut apabila mendengar nama Alicia dijerit seseorang. Betul-betul dicupir telinganya. Sungguh sayu sekali. Kemudian secara tiba-tiba tubuhnya terbanting ke belakang akibat rambutnya yang ditarik secara mengejut. Ayu terkejut, lalu bingkas bangun. Matanya meliar memandang sekeliling, cuba untuk memastikan ruang yang gelap itu adalah bilik tidurnya sendiri. Dalam keadaan berpeluh-peluh, dia bangun dan baring dari baringannya dan terus duduk sambil bersandar di kepala katil. Wajahnya diraup lahan, lalu memandang lagi bab kali kedua di ruangan di dalam bilik itu. Dan itu sememangnya adalah bilik tidurnya. Lalu dia mengembuskan nafas lega. Mimpi rupanya, getus hati Ayu. Tetapi mimpi yang baru dialami itu seakan-akan benar. Sungguh pun ia hanya sebuah mimpi, tetapi mimpi itu seakan realiti. Seolah-olah mimpi itu bukan hanya sebuah mimpi, tetapi satu petanda atau amaran untuknya. Kenapa Elena sebut nama Alicia? Kenapa dengan Alicia? Ayu mula berteka-teki dengan maksud mimpinya itu. Suaminya yang tidur di sebelahnya dipandang sepi. Hanya dengkuran kasar yang terasa di rekungan suaminya. Hendak dikejut, takut dimarahi pula. Mau atau tidak, Ayu terpaksa mendiamkan diri. Biarlah mimpi itu tersimpan kemas di dalam diari mindanya. Fikirannya saat ini hanya mampu mengatakan itu hanya sebuah mimpi biasa yang tidak punyai apa-apa makna. Tetapi kenapa hatinya berasa berdebar-debar apabila teringatkan mimpi itu, walaupun fikirannya mengatakan itu hanya mimpi biasa? Ayu mengeluh berat. Ayu memandang jam di dinding, sudah menunjukkan pukul 3.45 pagi. Tiba-tiba Ayu terdengar bunyi seseorang sedang mengempam tandas di dalam bilik air. Kali ini Ayu menjadi lebih panik apabila situasi ini adalah bukan realiti. Apabila situasi ini adalah realiti, bukan dalam mimpi seperti tadi.
Peluh mulai berkeringat, mulai membasah semula dahinya. Kemudian dia terdengar seseorang sedang membuka pintu bilik air. Perlahan-lahan pintu bilik itu dikuak oleh seseorang. Saat ini Ayu benar-benar ingin menjerit, tetapi suaranya seakan tersekat di rangkungannya. Tangannya cuba untuk menggapai suaminya. Tiba-tiba, "Sayang, kenapa dengan awak ni? Terkejut macam nampak hantu je." Lega rasanya di hati. Firdaus terkejut melihat tingkah laku isterinya yang dalam tidak keruan apabila melihatnya keluar dari bilik air. Sambil itu sempat tangannya memegang perutnya yang sedikit boroi. Kali ini Ayu benar-benar terkejut yang teramat sangat. Baru sebentar tadi dia melihat suaminya tidur dalam keadaan berlengkung. Tetapi kini muncul pula suaminya dari bilik air, betul-betul sedang berdiri di hadapannya. Jadi, siapa yang tidur di sebelahnya sebentar tadi? Ayu menoleh ke sebelah. Kosong. Tiada siapa yang kelihatan terbaring di sebelahnya saat ini. Jantungnya kini berdetak laju. Ayu melingas memerhati sekeliling. Terasa dirinya diperhatikan. Bersambung.